tentang beban pembuktian di dalam kes hudud. Ya. Sebelum saya terus menjawab tentang beban pembuktian dalam kes hudud, ingin diperjelaskan bahawa pentingnya untuk memahami undang-undang keterangan menurut perspektif syariah. Ya, undang-undang keterangan menurut perspektif syariah di dalam undang-undang jenayah dan juga undang-undang yang berkaitan dengan mal ataupun sivil. Jadi, hari ini kita akan cuba melihat bagaimana beban pembuktian di dalam kes undang-undang jenayah Islam. Sebelum tadi, saya mengatakan bahawa terdapatnya hudud, qisas dan ta'zir. Maka beban pembuktian itu adalah berbeza dan berbeza mengikut kategori undang-undang jenayah Islam itu sendiri. Beban pembuktian di dalam kes hudud telah ditetapkan oleh Allah SWT secara jelas di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka ianya bermakna untuk menjatuhkan hukuman, untuk mensabitkan hukuman terhadap penjenayah yang melakukan kesalahan hudud, maka ianya perlulah menepati beban pembuktian di dalam kes hudud yang sangat tinggi, iaitu melampaui keraguan yang munasabah, iaitu bukan sahaja beyond reasonable doubt, tetapi melalui beyond shadow of doubt. Maknanya ianya adalah dalam kes yakin. Beban pembuktian dalam kes hudud secara sejarahnya atau menurut rekod di dalam hadis dan dalam amalan para khulafa ar-rasyidun itu secara umumnya adalah sangat sukar untuk kita dapati kes yang melibatkan pembuktian oleh pihak pendakwa. Umumnya kes yang melibatkan hukuman hudud disabitkan adalah akibat daripada confession ataupun pengakuan ikrar daripada pihak yang melakukan kesalahan hudud itu. Oleh itu, di dalam waktu ini, isunya adakah beban pembuktian yang telah ditetapkan Al-Quran itu adalah relevan pada waktu ini, pada waktu moden masa kini. Seperti contoh, adakah saksi al-adalah dan sabit itu masih siqah, itu masih ada di dalam waktu ini. Di dalam membicarakan tentang beban pembuktian dalam kes hudud ini, ya, ada beberapa fuqaha dan para pemikir yang membicarakan tentang ini. Ianya tidak bermakna bahawa para pemikir ataupun para sarjana ini mempertikaikan hukum hudud, tetapi sekadar untuk menganalisa tentang kebolehan sama ada boleh melaksanakan hudud berdasarkan beban pembuktian yang ditetapkan oleh Al-Quran seperti kesaksian asy-syahadah itu. Ya. Seperti saya bagi contoh seperti Al-Qadi At-Tanuhi di dalam kitabnya Nishwarul Muhadarah. Beliau mengatakan bahawa ciri-ciri saksi yang ditetapkan di dalam Al-Quran, yang telah ditetapkan dalam Sunnah itu untuk mensabitkan kesalahan hudud itu pada waktu ini boleh dipersoalkan. Ianya juga disokong oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau pun mengatakan bahawa dalam keadaan waktu ini adalah amat sukar untuk mendapatkan saksi yang menepati ciri-ciri adalah sabit dan sebagainya untuk mensabitkan kesalahan hudud itu kepada seseorang. Ini juga disepakati oleh Profesor Tariq Ramadan dan ramai lagi para fuqaha yang menganalisis tentang kebolehan ataupun bolehkah kita untuk mendapatkan saksi yang mempunyai ciri-ciri ditetapkan oleh Al-Quran. Namun begitu, saya mengambil pendekatan yang sedikit berbeza, iaitu beban pembuktian dalam kes hudud itu masih boleh didapati di dalam waktu moden. Kenapa? Kerana ianya telah ditetapkan Allah SWT dan pastinya ianya sesuai untuk setiap zaman. Tetapi isunya adalah apabila seseorang telah melakukan hukuman hudud, melakukan kesalahan hudud, ya, maka sekiranya ada saksi-saksi yang ramai yang telah cukup, ianya bermakna pesalah itu telah mencabar, ya, telah mencabar tentang hukuman, telah mencabar ketetapan yang telah dilaksanakan oleh Allah SWT. Maka ia bermakna
kesalahan itu, kesalahan beban pembuktian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu menunjukkan bahawa ianya adalah bersepadanan, iaitu bersesuaian dengan degree ataupun tahap keseriusan kesalahan di dalam hukum hudud itu. Ini bermakna di antara salah satu faktor betapa beratnya hukuman yang ingin dijatuhkan terhadap kesalahan hudud itu, maka ianya melihat kepada betapa sukarnya untuk mensabitkan kesalahan hukum hudud itu. Kerana di dalam hukum hudud ini, sekiranya seseorang ingin mensabitkan kesalahan, tetapi sekiranya ada sedikit keraguan, maka ianya perlu tidak boleh disabitkan kesalahan, seperti mana dalam hadis mengatakan idra'ul hudud bisyubhat, iaitu sekiranya ada keraguan. Jadi sebelum saya membuat rumusan tentang beban pembuktian ini, apa yang saya ingin katakan ialah ada pendapat, pandangan yang dibawa oleh para pemikir, para sarjana pada hari ini yang sangat relevan tentang pelaksanaan hudud yang boleh dilaksanakan pada waktu ini, iaitu perlunya keadaan beberapa faktor yang membolehkan kita melaksanakan hudud. Di antaranya ialah faktor syubhah ammah ini. Mana syubhah ammah? Bila kerana adanya faktor syubhah ammah, maka hudud ini perlu diberhentikan sementara. Ini merupakan pandangan yang dibawa oleh beberapa fuqaha. Jadi apa yang ingin saya tekankan pada hari ini adalah di dalam melaksanakan hukuman hudud, sebenarnya beban pembuktian itu adalah sangat tinggi seperti yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, tetapi ianya tidak menjadi permasalahan untuk membebani ataupun mengelakkan daripada isu, kerana sekiranya tiada beban pembuktian itu tidak mencapai tahap untuk memberikan hukuman kepada hudud, ianya boleh jatuh kepada takzir. Maka apabila ianya jatuh kepada takzir, apa-apa sahaja hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah, maka beban pembuktian tidak lagi terpakai seperti mana beban pembuktian dalam kes hudud. Jadi secara umumnya, saya ringkaskan pada hari ini, beban pembuktian di dalam kes hudud adalah sangat tinggi mengikut rekod-rekod sejarah, hadis dan hukuman-hukuman yang ditetapkan pada zaman Khulafa' ar-Rasyidun. Okey, telah ada kes-kes yang telah disabitkan kesalahan hudud, tetapi setelah 1000 tahun, maka pelaksanaan hukum hudud itu tidak dilaksanakan secara holistik seperti mana yang diperkatakan oleh ramai para sarjana. Dan pada hari ini, apabila kita ingin mengembalikan hukuman pelaksanaan hudud itu secara holistik, secara menyeluruh, maka kita perlu memastikan bahawa beberapa condition yang perlu kita sempurnakan, dan akhirnya barulah kita akan dapat melaksanakan undang-undang hudud itu. Sekiranya beban pembuktian hudud itu tidak terpakai, maka masih lagi boleh disabitkan kesalahan, tetapi kesalahan takzir yang disabitkan dan bukan kesalahan hudud. Dan ini boleh mengatasi masalah isu-isu jenayah umum yang terpakai di kalangan masyarakat.